Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Haziq dan Fahmi Amzah, rakan sepulang saya. Kami akan menerangkan geografi bab 13 yang bertajuk sisa domestik. Tajuk yang pertama berkenaan sisa domestik adalah jenis-jenis sisa domestik. Sisa domestik terdiri daripada pepejar dan cecair yang boleh dikategorikan sebagai organik dan bahan bukan organik. Ciri-ciri bahan organik: bahan boleh diuraikan dan dilupuskan, dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan, kebanyakan sebatian karbon dan sensitif dengan haba. Antara contoh-contoh bahan organik: sisa makanan, sisa kebun dan kertas. Apa maksud mineral? Mineral adalah bahan yang wujud secara semula jadi. Contohnya, logam petroleum. Jenis lain sisa domestik adalah bahan bukan organik. Bahan bukan organik sukar diuraikan dan dilepaskan dan dihasilkan dari sumber mineral. Contohnya, tin plastik, besi buruk dan kaca. Tajuk kedua berkenaan sisa domestik adalah sisa-sisa domestik di Malaysia. Sisa domestik di Malaysia dikenal sebagai sisa yang terhasil dari kawasan perumahan. Sisa domestik ini terdiri pada sisa pepejar dan cecair. Contoh-contoh sisa pepejar dan sisa cecair. Yang pertama, sisa cecair, iaitu minyak masak dan kumbahan. Contoh sisa pepejar. Baiklah, sisa pepejar yang pertama, sisa makanan. Yang kedua, plastik, kertas, logam, perabot dan lampin pakai buang. Tajuk ketiga, kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Pembuangan sisa domestik tanpa kawalan dan pengurusan yang lemah akan membawa kesan buruk kepada alam sekitar. Alam sekitar akan mengalami kemusnahan secara berperingkat dan seterusnya memberi kesan secara langsung kepada hidupan lain. Yang pertama, pencemaran. Pembuangan sampah sarak secara langsung akan menyebabkan pencemaran seperti A. Pencemaran air. Sumber air terutamanya sungai akan tercemar apabila sampah sarak dibuang ke kawasan sumber air. B. Pencemaran udara. Udara tercemar disebabkan pembakaran sisa domestik di tapak pelupusan sampah. C. Pencemaran bau. Timbunan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik menyebabkan bau. Kedua, wabak penyakit. Sisa pembuangan sampah secara langsung dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebabkan oleh haiwan seperti tikus, lipas dan lalat. Sebagai contoh, penyakit taun, demam denggi, malaria, Zika dan rotavirus. Yang ketiga, peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa tempatan, PBT. Kos penyelenggaraan perlu dibiayai oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersihan. Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Banjir kilat. Sikap tidak penjaga penduduk membuat sisa domestik dalam longkang, parit dan sungai menyebabkan aliran air tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak menyebabkan banjir kilat berlaku. Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Terdapat beberapa langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Antaranya ialah: yang pertama, amalan 3R. Penerapan amalan 3R iaitu kurangkan, reduce, guna semula, reuse dan kita semula, recycle dapat mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Masyarakat seharusnya dididik untuk memahami konsep amalan berkenaan. Kurangkan, mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterina. Guna semula, menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah atau mendembakan buku-buku dan pakaian. Kita semula, menghasilkan barangan baharu daripada barangan tubuhan seperti penghasilan keras tangan dan baja kompos. Yang kedua, penggunaan tanah juta keni.
Logi Waste to Energy WTE merupakan teknologi teknik yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tahap 40% sehingga 85%. Teknologi WTE juga mampu menggunakan pencemaran baru berbanding tahap 40% sedia ada. Penciptaan pinggan daripada ubi kayu dapat menggantikan pinggan polisterina dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan PBT menguatkuasaan undang-undang berkaitan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awak Akta 637 dibuat untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik. Yang keempat, pendidikan. Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda terutama dari peringkat awal. Mata pelajaran geografi dan sains dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Pelbagai aktiviti seperti kita semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah. Yang kelima, kempen. Pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, pihak berkuasa tempatan, PBT dan orang perseorangan. Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R, kempen cintai sungai kita.